Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bagaimana dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah dapat kita berkumpul pada malam yang bahagia ini. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah menjadikan pengajian ini sebab pengampunan bagi segala dosa, dan Allah mengabulkan segala hajat, dan menjadikan kita di antara hamba-hamba yang bertakwa. Dan kita berdoa Allah menyelamatkan kita daripada segala bala dan wabak, daripada segala penyakit zahir dan batin, daripada segala musibah dan azab di dunia dan akhir. Dan mudah-mudahan Allah matikan kita dalam husnul khatimah dan mengumpulkan kita bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah kita akan meneruskan dalam kitab Da'watul Tamah. Surat 182. Sentiasa melazimkan diri sifat pemaaf. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kerana itu, sesiapa yang terkena sesuatu penganiayaan dari Saya rasa yang yang sebelum ni belum dibaca lagi. Tak silap kita berhenti dekat ayat suratul Ahzab minggu lepas. Betul eh? Dan ini berkenaan dengan ayat dalam surah Ibrahim. Wa ma lana alla natawakkal 'ala Allah. Ini belum lagi. Allah Ta'ala berfirman menceritakan kata-kata para utusannya, amalana alla natawakkala 'ala Allah faqad hadana subulana wa nasbiranna 'ala ma adaina. Mengapa tidak kami berserah diri, iaitu bertawakal kepada Allah, padahal Dia telah menunjuki kami jalan-jalan kami. Oleh itu kami akan terus bersabar terhadap penganiayaan kamu terhadap kami. Ya, ini adalah kisah berkenaan dengan kaum yakni sebahagian daripada anbiya. Apabila mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka diazab. Apabila mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka diazab. Yakni sebagai misal, kita ada kaum Nabi Musa alaihi salam. Apabila mereka beriman kepada Nabi Musa, mereka diazab oleh Firaun. Yakni seperti ahli sihir. Ahli sihir yakni Firaun masuk ke dalam agama Islam. Sebenarnya yakni Firaun yakni menyangkakan ahli sihirnya dapat mengalahkan Nabi Musa alaihi salam, sebab Nabi Musa alaihi salam diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk tongkat. Tongkat menjadi ular. Maka Nabi Firaun ini mengatakan, aku akan mendatangkan ahli sihirku supaya dapat mengalahkan. Sebab ini semalah sihir. Tak betul. Jadi apabila ahli sihir yang ini melihat mukjizat Nabi Musa AS, apa mereka mengatakan? Amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Yang ini kami beriman kepada Tuhan Nabi Musa dan Nabi Harun. Maka Firaun ini mengatakan, amantum lahu qabla an adhana lakum. Adakah engkau akan beriman ini kepadanya sebelum aku mengizinkan kau? Maka Firaun yang ini mengatakan, la uqatti'annakum, aku akan yakni memotong yakni badan kamu dan membunuh kamu dan melakukan salib ala juzu'in nakhli, di atas yakni pohon-pohon pokok yakni kurma. Maka mereka tetap yakni dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun yakni diazab dan dibunuh. Yakni dalam Al-Quran yakni kita ada beberapa kisah seperti ini. Yakni mereka masuk ke dalam agama Islam, selepas itu yakni ditindas yakni dan dibunuh. Tetapi disebabkan kekuatan iman dan kesabaran yang mereka tetap yakni beriman yakni kepada Allah, sehingga yakni mereka yakni meninggal yakni dunia. Begitu juga dengan kisah ini Masyita, ya, pada zaman Firaun yakni juga. Masyita ini adalah tukang penyikat yakni Firaun. Ya, ada kisah yang masyhur yakni tentang beliau, sebab beliau ada bayi. Jadi Firaun yakni menyediakan yakni air panas. Jadi semua ahli keluarganya dimasukkan yang dibunuh oleh Firaun, satu demi satu. Akhirnya yang ini tinggal dia dengan bayinya. Maka bila dia lihat yang ini kepada bayi, dia syak dalam hatinya, adakah aku nak melakukan perbuatan ini ke bagaimana? Adakah aku menyelamatkan bayi? Maka bayi yang ini berkata-kata. Bayi yang ini mengatakan yang ini kepadanya, lebih baik yang ini kita selamatkan yang ini iman. Maka dia dengan bayinya yang ini
mati yakni syahid. Dan ini adalah kisah yang sangat menakjubkan. Begitu juga beberapa para sahabat Nabi SAW juga sedemikian, yakni mereka dibunuh oleh musuh. Tapi mereka dikatakan, kalau kamu buang agama Nabi Muhammad, kami akan menyelamatkan kamu. Dia mengatakan, demi Allah, itu adalah kejayaan yang bagi aku kalau aku mati fi sabilillah. Maka dibunuh beberapa sahabat Nabi SAW. Jadi ini adalah daripada misal keimanan yang tulen. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan hati-hati kita dengan iman. Sebab zaman yang kita tinggal hari ini, kita tidak sampai kepada tahap itu. Kita tidak ada misalan yang berlaku dalam masyarakat kita, satu orang ini beriman kepada Allah, tiap-tiap hari dia belajar agama, lepas itu ditangkap dan diberikan pilihan sama ada iman ataupun maut. Jadi kita tidak pernah tak pernah dengar kisah seperti ini. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita dengan perkara-perkara yang lebih ringan. Jadi kita mengharapkan Allah sentiasa memberikan kepada kita afiat. Tetapi pengajaran seperti ini, dia adalah pengajaran yang penting bagi kita, supaya apa yang kita menghadapi daripada ujian, kita mendapatkan kekuatan insya-Allah taala untuk kita menghadapinya, dan kita bersabar atas ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita memerlukan kepada iman dan sabar, lebih-lebih lagi pada zaman yang kita tinggal pada hari ini. Maka mereka mengatakan, wa ma lana alla natawakkala 'ala Allah. Wa ma lana, kenapa kami tidak bertawakal kepada Allah, sedangkan Allah yang memberikan kami hidayah. Allah Subhanahu Wa Taala yang melakukan segala-galanya. Segala-galanya berlaku dengan kehendak Allah, segala-galanya berlaku dengan kuasa Allah, segala-galanya berlaku dengan pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah sedang menguji kita. Maka kenapa tidak kami berpegang kepada Allah dan bertawakal kepada-Nya? Segala-galanya datang daripada Allah dan segala-galanya kembali kepada Allah. Segala-galanya datang daripada Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Musibah datang daripada Allah, dan kepada Allah kita mengharapkan agar Allah memberikan kepada kita solusi daripada masalah yang kita menghadapi. Maka segala-galanya daripada Allah dan kepada Allah. Boleh faham insya-Allah ya? Segala-galanya daripada Allah dan kepada Allah. Ujian datang daripada Allah, dan solusi bagi ujian juga datang daripada Allah. Sakit datang daripada Allah, syifa juga datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memberikan penyakit sebagai ujian kepada mukmin, dan kepada Allah mukmin berdoa agar Allah memberikan syifa dan menjadikannya sebab mendapatkan keampunan, kafarah bagi dosa, dan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita orang yang beriman, kita beriman bahawasanya segala-galanya yang berlaku sama ada baik ataupun yang sebaliknya. Ini berdasarkan dengan hadis Nabi SAW berkenaan dengan qadar. Nabi mengatakan, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Yang baik dan sebaliknya. Yang baik dan sebaliknya. Ahlus Sunnah wal Jamaah kita mengatakan segala-galanya daripada Allah. Berbeza dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah mereka mengatakan yang baik daripada Allah, yang tidak baik daripada ciptaan manusia. Ahlus Sunnah ini mengatakan bukan daripada ciptaan manusia, sebab manusia tidak ada kuasa. Segala-galanya adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga daripada perbezaan di dalam ilmu akidah berkenaan dengan Mu'tazilah dengan Qadariyah, dengan Qadariyah dengan Murji'ah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kita mengatakan segala-galanya datang daripada Allah yang baik dan sebaliknya. Allah menguji manusia dengan ujian, dan Allah melihat sama ada manusia bersabar ataupun tidak bersabar. Kalau manusia ini bersabar, maka itulah baik baginya, walaupun pada zahirnya perkara itu tidak baik baginya. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik ini insya-Allah. Wa qad hadana subulana. Sesungguhnya Allah telah memberikan kami hidayah. Wala nasbiranna ala adaitumuna. Masya-Allah, ini kita lihat ini ada lam yang ditaukid dengan nun saqila. Wala nasbiranna, yani maksudnya dalam bahasa kita mengatakan kami walau macam mana sekalipun akan bersabar ke atas
apa yang kamu kenakan ke atas kami daripada kesakitan. Sebab ini mereka memahami ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau segala-galanya yang daripada Allah, insya-Allah Allah yang dimahukan kebaikan di sebaliknya. Ini sekali lagi yang memerlukan apa? Memerlukan keimanan dan kefahaman. Keimanan ini dan yakni kefahaman. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita di antara hamba-hamba yang bertakwa, insya-Allah. Nah, teruskan. Allah Ta'ala menceritakan juga dari hal kaum Nabi Musa AS dalam firman-Nya, qalu udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Nah, ini minggu lepas kita dah baca, minta maaf ya. Tapi cuma saya tak teringat ini ayat sebelum ini. Saya rasa minggu lepas saya terlepas ayat wa ma lana alla natawakkala 'ala Allah. Tapi berkenaan dengan ayat Nabi Musa AS, ini menunjukkan Bani Israel yang tidak bersyukur ini kepada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah menghantarkan Nabi kepada mereka. Jadi mereka mengatakan kepada Nabi Musa, sebelum kau datang kami ada masalah, lepas kau datang pun masalah. Jadi engkau hanya membawa masalah. Na'udzubillah min dzalik. Yani mereka mencaci Nabi mereka. Bani Israel yang mencaci Nabi mereka sendiri. Yani dia menyalahkan Nabi Musa AS. Sebab ini Firaun yang mengenakan mereka azab yang lebih dahsyat. Setelah datangnya Nabi Musa AS berdakwah Firaun ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ini Firaun ini marah. Banyak orang yang dimasuk ke dalam agama Islam, ahli sihir juga masuk ke dalam agama Nabi Musa AS. Maka Firaun ini menjadi marah, mengenakan azab kepada Bani Israel. Bani Israel yang mengatakan, sebelum kau datang kami azab, lepas kau datang ini pun kami, lepas kau datang kami yang dikenakan azab. Nabi Musa AS ini mengatakan, insya-Allah satu hari nanti Allah akan selamatkan kamu daripada Firaun. Ini janji Allah. Maka kamu nak kena bersabar. Maka Allah ini menyelamatkan mereka akhirnya daripada Firaun. Itu pun yang mereka tidak bersyukur ini selepas itu. Nah, teruskan. Kaum Musa berkata, kami telah dianiayai sebelum engkau datang kepada kami dan sesudah engkau datang kepada kami. Sentiasa menazimkan diri sifat pemaaf. Maka kerana itu, sesiapa yang terkena sesuatu penganiayaan dari orang ramai, hendaklah dia bersabar serta bertahan diri. Jangan membalas dan jangan bertindak membuat sesuatu serupa dengannya, meskipun memang dibenarkan dia membalas dan bertindak. Masya Allah, ini adalah kita mengatakan mazhab ini ulama sufi. Mazhab ini ulama sufi. Ini adalah daripada apa kita mengatakan akhlak ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. In udhiya yasmut wala yujawib. Apabila dia dicaci dan dikenakan kemudaratan, maka Nabi SAW yang ini tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dia membalas yakni kejahatan dengan kebaikan. Dan ini pada hakikatnya bukan perkara yang mudah. Sebab dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala yakni mengatakan idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin 'adzim. Yani Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran ini memuji yani sifat idfa' billati hiya ahsan. Ini kita ada kaedah dalam ilmu tasawuf ini, idfa' billati hiya ahsan, yakni balasilah sesuatu dengan sesuatu yang lebih baik. Maka apabila kamu melakukannya, maka musuh kamu boleh jadi kawan. Allah mengatakan musuh kamu boleh jadi menjadi kawan. Ini adalah daripada akhlak Nabi SAW. Ramai kaum musyrikin masuk Islam disebabkan dengan akhlak ini. Ramai ini kaum musyrikin masuk ini ke dalam Islam disebabkan ini akhlak ini. Daripadanya Allah Khalid bin Walid radhiyallahu an. Begitu juga dengan Ikrimah bin Abi Jahal. Yani Nabi SAW memaafkan. Nabi memaafkan Khalid bin Walid. Nabi memaafkan Wahsy yang membunuh Hamzah. Ramai orang yang dimaafkan ini oleh Nabi SAW. Tapi kalau kena yang lain orang yang mungkin tak boleh ni maaf ini orang nak kena pancung dulu. Tetapi Nabi SAW yakni apabila yakni dia memaafkan manusia-manusia yang menyangkakan mustahil boleh dimaafkan, maka mereka masuk ke dalam agama Islam apabila mereka melihat akhlak ini
akhlak ini yang mulia. Seperti mana Nabi Yusuf AS ini memaafkan adik-beradiknya yang telah mencampaknya dalam perigi, yang menyebabkan dia dijual sebagai hamba dan masuk penjara dan sebagainya. Akhirnya dia mengatakan, yaghfirullahu lakum, mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa kamu. Aku juga ingin mengampunkan dosa kamu. Ini adalah daripada akhlak ini para anbiya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan para siddiqin dan manusia-manusia dekat ini kepada Allah juga ini mempunyai akhlak yang luar biasa ini. Hari ini Masya Allah kita belajar-belajar ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala Allah memberikan kepada kita taufik ini insya-Allah. Sebab ini bukan perkara yang mudah. Al-Quran mengatakan ia bukan perkara yang mudah. Apa Al-Quran mengatakan? Wa ma yulaqaha illa zu hazzin azim. Tidak ada orang yang boleh mengamalkan perkara ini melainkan orang yang diberikan taufik oleh Allah. Orang yang diberikan taufik ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, hendaklah dia meridai dengan balasan Tuhan buat dirinya. Nah, ini juga dikenali sebagai madhab wahdatul syuhud. Madhab wahdatul syuhud dalam tasawuf, mereka sampai kepada tahap keyakinan bahawasanya segala-galanya berlaku dengan kuasa Allah. Segala-galanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka melihat Allah ke dalam segala-galanya. Mereka lihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala-galanya. Maksudnya apa saja yang berlaku, Allah yang melakukan. Maka mereka sentiasa ada hubungan ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah tahap keimanan yang tinggi. Tahap keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ulama-ulama yang besar yang sampai kepada tahap ini, mereka mempunyai sifat yang agung ini. Nah, jangan sekali-kali berdoa ke atas orang yang menganiayainya, jangan memakinya dan jangan mencacinya. Ada satu cerita yang warid berbunyi, man da'a ala man zalamahu faqadin tasar. Daripada sini kita dapat lihat manhaj al-Imam al-Haddad. Manhaj al-Imam al-Haddad dalam kesufian, masya-Allah, beliau mengambil cara apa yang dikenali sebagai wahdatul syuhud. Apa yang dikenali sebagai wahdatul syuhud, iaitu tahap keyakinan seperti mana kita mengatakan bahawasanya segala-galanya berlaku dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan itu apa saja yang berlaku, maka sentiasa hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia tidak melihat keperluan untuk melakukan cacian ataupun keperluan untuk membalas. Sebab dia yakin bahawasanya ada hikmah di sebalik. Sebab Allah yang mengizinkan perkara tersebut berlaku. Allah Subhanahu Wa Taala yang melakukan, manusia adalah asbab. Jadi apabila mereka dicaci, bagi mereka ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka tidak lihat kepada orang yang mencaci mereka, tetapi mereka lihat apa yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan bagaimana nak mendapatkan keridaan Allah di sebalik cacian. Jadi mereka tidak lihat kepada orang yang mencaci, tetapi mereka melihat Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan perkara ini berlaku ke atas mereka. Nampak? Jadi mereka menyebutkan diri mereka dengan Allah. Ini adalah maqam juga dikenali sebagai maqam musyahadah. Anta budallaha ka'annaka tarahu. Mereka sentiasa melihat kepada Allah, dengan kebatinan mereka. Allah yang melakukan segala-galanya, sebaliknya berlaku dengan kuasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayah, dapat kita sampai kepada maqam yang mulia, seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Haddad. Dan mereka-mereka yang sampai kepada maqam ini biasanya adalah para ulama dan aulia yang besar. Para ulama dan aulia Allah Subhanahu Wa Taala yang besar, seperti Al-Imam Al-Haddad dan juga seperti Al-Imam Al-Aidarus, Faqih Muqaddam. Begitu juga masyayikh yang lain seperti Syekh Ahmad Al-Rifai dan Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Kita kalau lihat kisah-kisah mereka seperti ini, sebab mereka telah sampai kepada tahap keyakinan yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita berhenti di sini dan kita masuk kepada kitab ini yang seterusnya insyaAllah.